Golongan belia di Malaysia rata-ratanya bersetuju keyakinan terhadap sistem demokrasi yang semakin menurun dipengaruhi oleh tindak tanduk ahli politik sendiri. Itu dapatan tinjauan Astro Awani susulan hasil kajian Pusat Masa Hadapan Demokrasi di Universiti Cambridge yang mendapati minat dan kepercayaan generasi milenium yang berusia 18 hingga 24 tahun terhadap sistem demokrasi semakin menurun. Menerusi tinjauan di laman sosial, anak muda dilihat tidak mempunyai masalah dengan sistem demokrasi, namun faktor ahli politik membuatkan mereka tidak lagi percaya dengan sistem tersebut. Sebanyak 62% pengguna Twitter mengakui kecewa dengan demokrasi, malah ada yang mengaku tidak mahu lagi terbabit dalam pilihan raya yang akan datang kerana menganggap ia tidak memberi kesan kepada tindakan sebenar di Parlimen. Bagi membincangkan apa cadangan untuk mengatasi defisit kepercayaan orang muda terhadap politik menjelang PRU, bersedia menerusi Skype Dr. January Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Adakah doktor berpandangan gejala defisit ini sebenarnya boleh dijangka dengan landscape politik yang kita saksikan sejak beberapa tahun lepas ini serta apa juga yang kita saksikan berlaku di negara lain? Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Itu sesuatu yang bukan mengejutkan, sesuatu yang telah dijangkakan ekoran daripada perkembangan landscape politik, ekoran daripada keputusan ataupun tindakan yang telah diambil oleh ahli politik dan para pemimpin politik di negara ini. Ini tidak ada kaitan dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu antara sistem politik yang boleh dikatakan antara yang terbaik. Yang menjadi masalahnya ialah pengamal demokrasi itu sendiri, iaitu ahli politik dan pemimpin politik yang dilihat tidak punya etos ataupun wibawa dan integriti sebagai para pemimpin politik sesuai dengan tuntutan demokrasi itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, tindak tanduk para pemimpin politik yang melanggar prinsip-prinsip asas demokrasi dan juga kenyataan-kenyataan dan tindakan-tindakan mereka yang bertentangan dengan apa yang dihasratkan dan diaspirasikan oleh rakyat yang mahu melihat para pemimpin politik betul-betul menjunjung tinggi keunggulan demokrasi sendiri telah menyebabkan nilai ataupun bagaimana persepsi dan tanggapan mereka terhadap para pemimpin itu. Jadi ini secara langsung telah memberi kesan dan dampak negatif terhadap bagaimana rakyat dan pengundi pada keseluruhannya menanggapi mereka. Dan bagi saya, selagi terdapat para pemimpin politik yang melompat parti sewanang-wanangnya dengan mengabaikan amanah dan mandat yang telah diberi oleh rakyat melalui sistem demokrasi, khususnya melalui pilihan raya, maka selagi itulah mereka akan dilihat sebagai para pemimpin yang menjual integriti dan moral mereka. Jadi mereka seharusnya menjunjung tinggi nilai moral dan juga nilai demokrasi sendiri bagi memastikan negara ini dapat dilihat mengamalkan demokrasi yang matang dan para pemimpin secara langsung dilihat sebagai mereka yang betul-betul memperjuangkan amalan demokrasi sebenarnya. Ya, Doktor, kita tahu sistem demokrasi ini perlu sentiasa diperbaiki. Kita lihat malah di Amerika Syarikat antara demokrasi paling lama, antara yang pertama ditubuhkan di dunia ini masih lagi berdepan dengan masalah. Jadi apa cadangan doktor untuk mengatasi masalah kepercayaan ini dalam kalangan anak muda terutama lagi-lagi menjelang PRU akan datang? Jadi hakikatnya para pemimpin yang sudah mampan, yang berusia, yang telah lama berkecimpung dalam arena politik harus memperlihatkan gaya kepimpinan yang betul-betul sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat dan juga sesuai dengan amalan sistem demokrasi yang matang. Jadi untuk itu mereka harus berpegang kepada apa yang telah dihasratkan oleh rakyat yang mengundi mereka dalam pilihan raya. Jadi dalam kalangan generasi muda pula kita perlu menyemaikan nilai-nilai demokrasi yang tulen, nilai-nilai prinsip dan juga prinsip-prinsip yang unggul yang diletakkan oleh rakyat. Kerana hanya dengan cara ini saja kita akan dapat menuju sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi yang betul-betul matang dan diyakini oleh rakyat. Kalau tidak, saya percaya generasi muda khususnya bukan saja tidak yakin terhadap sistem demokrasi dan bagaimana para pemimpin di negara ini bertindak dan mengambil tindakan, tetapi juga mereka pastinya akan kecewa dan akhirnya saya menjangkakan bahawa ini akan beri kesan langsung dari segi ratusan yang turun mengundi dalam pilihan raya akan datang. Kerana bagi mereka, apa gunanya turun mengundi kalau sewenang-wenangnya para pemimpin negara ataupun ahli parlimen ataupun adun yang telah dipilih oleh rakyat melalui peti undi itu melompat parti dan mereka kecewa kerana seharusnya mereka berada dalam kerajaan dan ya satu lagi berada dalam kemagang, maka akhirnya
pertukaran itu menyebabkan mereka rasa mengundi itu sudah tidak berarti lagi. Seperti yang dikatakan Dr. Jeniri, impaknya bukan sahaja pada pilihan raya nanti, tapi sekiranya defisit kepercayaan ini berterusan dan tiada perubahan yang benar-benar dilakukan terhadap sistem politik, adakah negara kita juga berdepan risiko di mana anak muda terpaksa pilih jalan alternatif, mungkin dengan turun ke jalanan dan protes, seperti apa yang kita saksikan di Thailand dan Indonesia tahun ini? Ini sesuatu yang bukan di luar daripada amalan ataupun pelakuan yang berlaku di luar negara. Jadi kita telah lihat bagaimana misalnya di Indonesia, di Thailand, malah di banyak negara lain di Arab dan juga negara Eropah yang lain telah turun ke bawah ke jalan raya. Dan ini saya fikir sesuatu yang perlu kita elakkan. Tapi kita bernasib baik di Malaysia, kita punya sistem ataupun institusi kepolisian dan sebagainya yang menguatkuasakan undang-undang ini dengan tegas. Tapi percayalah, selagi kita tidak dapat memenuhi harapan dan juga impian rakyat dan mengamalkan demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi yang tulen, selagi itu kita berdepan dengan risiko yang besar kerana anak muda apabila sudah mereka tidak dapat membendung perasaan mereka, ini boleh mendatangkan risiko yang besar pada demokrasi itu sendiri dan juga kepada rakyat dan negara ini. Kalau Dr. Jeniri kata kita mempunyai undang-undang yang tegas untuk mengelakkan tercetusnya protes dan demonstrasi, di mana platform atau outlet untuk suara anak muda dalam politik yang kita lihat setakat ini masih lagi kebanyakannya membabitkan hanya sayap pemuda dalam parti sahaja. Adakah ini mencukupi atau sebenarnya perlukan outlet lebih besar? Jadi langkah yang telah diambil oleh setengah-setengah pemimpin untuk mewujudkan parti politik khusus anak muda mungkin itu satu jalan keluar atau platform terbaik bagi memberi ruang dan peluang lebih besar pada golongan generasi muda ini untuk menyuarakan impian dan suara hati mereka. Kerana saya fikir dengan adanya parti politik yang menampung aspirasi anak muda ini mungkin mereka dapat betul-betul bertindak kerana saya percaya seperti di Thailand juga sudah wujud parti demikian di mana anak muda mempunyai peluang untuk menyuarakan hasrat mereka dan betul-betul membuktikan bahawa mereka sebenarnya berupaya untuk memimpin kepimpinan masa depan negara ini. Dan kita ingin lihat parti yang telah diusahakan oleh pihak-pihak tertentu itu dapat didaftarkan dengan segera kerana hanya dengan itu saja mereka generasi muda khususnya dapat berpeluang untuk memainkan peranan yang lebih efektif lagi. Baik, terima kasih Dr. Jeniri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara mengulas mengenai perspektif anak muda terhadap sistem demokrasi menjelang PRU akan datang.